Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Hari ini nampak agaknya hari hujan saudara. Semua pun datang sikit. Saya mengharapkan teman-teman, apa khabar saudara? Saudara Syarul Azam, apa khabar? Dari Kota Baru, Kelantan. Anda orang pertama muncul bersama dengan saudara Zamari LC. Saudara Mustafa Ilyas daripada Bido, Perak. Apa khabar saudara Mustafa? Saudara Zack Zul. Puan Anggrek Rimba, ini daripada Pahang. Tuan Haji Azhar Abdul Manaf. Nafas terakhir. Setiap hari dah 930 malam dah. Betul saudara. Saudara Kuih Seruh. Puan Hamidah Kamat. Begitu juga dengan Man. Syabarudin Din. Muhammad Asri Dir. Abdul Hamid. Api Angin. Wah, ada nama Pak Belaru. Api Angin. Saudara Mustafa Ilyas. Nak tengok bola, tak apa, tak ada masalah. Puan Rusni Koringot, Yusof Awang, Samsul Anwar. Begitu juga dengan Zul Ramzul, Jaafar Syahda, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Orang Sungai Petani, hujan ke sedak sana. Saudara Ramli Karim, Puan Zubaidah, Siti Zubaidah, Muhammad Anafiah, Saudara Muhammad Marzam, Abi Kuih, Acik Warisan, Zian Yan, Abdul Khalim, Muhammad Izhar, Pak Chu. Apa khabar Pak Chu? Minta berubah parlimen. Begitulah. Nizam Ejam, Abdul Rahman, Saudara Richard Bakri, Saudara Hashim Atan, Saudara Rizal Hassan, Acik Warisan, bersama-sama dengan Saudara Zul Ramzi, saudara. Ina Madina, apa khabar? Zamuddin Yasin, Nur Maria, apa khabar puan? Semoga sihat. Abdul Ghafar Subuh. Begitu juga dengan Anwar Saleh. 04. Apa benda tu? Dah 04. Bola mana yang menang ni? Saudara Abdul Rashid Ngah, Saudara Abu Sama, Zamri Abdullah. Ya, hujan di Sungai Petani ku. Nampak gayanya kata Raja Bazian, Raja Kamal, Raja Bazian, hujan di Sungai Petani. Saudara Syukur Jamil, teman-teman semua jangan lupa like, share dengan subscribe ya. Saudara Azlan Yusof, Saudara Nur Azman daripada Pokok Sena Kedah. Apa habak cek? Bulut Opi. Saudara Sarbani Usung, Sarbani Usung, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Jangan lupa. Allah, bersinlah saya saudara. Ini keadaannya. Bila saudara Muhammad Azmi, dia cuma minta teman-teman semua like, share dan subscribe. Baik, saudara. Saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita saat ini. Nak bersin, tak bersin. Ini keadaan saudara. Semalam saudara Rio tidak dapat memberi laporan, tapi hari ini laporannya agak mengerikan kerana terdapat kenaikan. Kerana semalam kenaikannya adalah 2,166. 2,166 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Hari ini hari Sabtu saudara, hari cuti sepatutnya, dan merupakan hari yang ke-813. Kita ingatkan pada sebelah bulan ni susutlah, tidak. Dia terus meningkat. Hari ini pada 2,166 semalam ya. Dan menjadikan angka terkumpul sejumlah 4,523. Selangor, nampak gayanya kembali meningkat. Daripada 564, dia terus naik kepada 918. Aduhai, Selangor. Begitu juga dengan wilayah Persekutuan, saudara. 170, dia meningkat kepada 487. Sebab itu, saudara, terdapat 4 negeri nampak gayanya di mana angkanya sudah melepasi angka 100. Iaitu Selangor, 918, wilayah Persekutuan, 487. Pulau Pinang, cek, memang tak ceroy lah Pulau Pinang ni. Nak buat macam mana, saudara? Aduh, saya tengok pun mengerikan lah. Sebab di Pulau Pinang, dia naik balik kepada 152. Begitu juga di Perak, Yop. Apa hal ni? Dah elok dah, 2 digit. Tiba-tiba melonjak kepada 113. Orang Perak, jaga diri baik-baik. Ini musim hujan. Bila musim hujan, selalunya virus corona ni, dia cepat merebak. Saudara Det Mahathir, Saudara Hazrul, Saudara Hazrul ID. Terima kasih. Begitu juga dengan teman Rusi Koringot, Muhammad Hashim, Muhammad Din. Saudara,
nampak gayanya virus corona belum lagi reda pada negara kita ni. Jadi keadaan inilah yang saya mengharapkan agar kita menjaga kebersihan diri. Kalau ada perkumpulan, sekarang ni musim orang kahwin. Banyak majlis perkahwinan, kalau boleh lakukan penjarakan sosial. Saudara Wan Ismail, saudara Hazrul, saudara Coca-Cola, salam ceria. Pantun Pak Nadir, sabar dulu. Gedung ilmu dah habis. Kita dah khatam, saya tengah menunggu. Kalau Tan Sri Johan Jaafar mengirim buku terbaru, mungkin saya akan dapat memberi pencerahan, saudara. Baik, saudara. Usai pencerahan apa yang berlaku pada negara kita ini, kita masuk sedikit e-commerce. Besok tak ada e-commerce, minta e-commerce pula. Dalam segmen e-commerce ni, bagi teman-teman yang mempunyai produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Kalau dengan Al-Azhar, jangan lupa dia punya haruman setangi bakur. Memang harum, saudara. Harum semerbak. Dan juga parfum daripada Timur Tengah. Kalau tanya dengan saya, jenisnya, jenama yang terbaik adalah Amir Al-Khut. Iaitu berasaskan kepada kayu gaharu, saudara. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farahah di talian 017 711 4300. Walaupun harga daging meningkat, tapi Siti Farahah tetap dendeng manisnya harga yang lama, kata Siti Farahah. Kalau di sekitar Lembah Kelang, saya nakkan buah-buahan yang segar dan baru, harga murah dari pasaran, hubungi Syauqi 012 357 5703. Dan makanan yang paling saya suka iaitu popiah sira Lady Maria. Harganya murah, bukan mahal mana pun, saudara. Boleh hubungi Nizam 019 435 1203 untuk merasakan pedasnya, rangupnya, manisnya dan asyiknya bila kita makan popiah sira Lady Maria, saudara. Dan tentulah yang terakhir sekali, sahabat kita Saudara Zul daripada toko Jamu Kemaman. Saudara boleh menghubungi beliau di talian 019 917 0449. 019 917 0449. Antaranya produk yang beliau ada, sebagaimana yang selalu saya katakan, iaitu Madu Al-Jabar. Ia dikenali sebagai madu lebah bukit. Membantu membekalkan tenaga dan meningkatkan stamina, saudara, mencegah penyakit anemia kerana ia mengandungi zat besi. Turut merawat alahan kronik ulcer perut dan berfungsi sebagai antibiotik serta melancarkan pernafasan, batuk dan sesak nafas. Hubungi Saudara Zul 019 917 0449. Juga jangan lupa beliau memasarkan madu Arab. Jadi madu ini lebahnya menghisap madu bunga yang terbaik dari pohon zafran, kurma, zaitun dan buah tin. Dijamin berkualiti, saudara. Ia merupakan sumber nutrisi dan multivitamin. Ia melancarkan sistem penghadaman, meningkatkan daya ingatan dan minda serta melancarkan peredaran darah. Saudara hubungi Saudara Zul 019 917 0449, Tokoh Jamu Kemaman. Itu saja pencerahan saya tentang e-commerce, ya, Saudara Azman Hussein, Madam K, Awang Yusof, teman kita di Instagram yang saya perlukan like, share dan subscribe, saudara. Begitu juga dengan Syarifuddin Syahari. Apa khabar, saudara? Sekuntum mawar merah tu. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Sebenarnya, saudara, kita ni, dalam hidup kita ni, kita memerlukan sahabat. Kerana ada sahabat, ia seperti garam, saudara. Nampaknya kecil. Harga pun murah. Kadang-kadang macam tak ada nilai garam ni. Tetapi, andai garam tiada, masak apa pun jadi huru-hara, saudara. Tak ada sedap, tawar. Sahabat macam ini, saudara, wajib ada dalam kitaran harian kita. Kalau saya lihat, tengok cerita filem Ahmad Albab, semua sedap, dia kata. Karinya pekat, melekat. Bila tak ada garam, putus selera. Begitulah sahabat kita, saudara. Kalau kita bersahabat, dia seperti garam. Memang nampak tak ada nilai, tetapi tanpa garam, makanan tidak rasa, saudara. Jadi sebab itu, sahabat macam ini seharusnya wajib ada dalam kitaran kita. Ada juga sahabat, dia seperti gula. Sedap. Bila dia ada, sedap, manis. Tapi kalau terlebih, boleh pening kepala, saudara. Sebab kena kencing manis. Tapi
tetap tak boleh kalau tiada. Nanti ketar badan pula bila tak ada gula, saudara. Biasanya sahabat kita yang nakal-nakal ni, kadang-kadang dia buat kita kencing gigi. Kancing gigi, bukan kencing kata, kancing gigi. Ini sahabat yang nakal tapi paling berfaedah pada kita, manis. Kemudian ada sahabat lagi, dia seperti beras, saudara. Ia wajib ada. Kalau tak ada, rasanya tak puas hidup ni. Bagi orang kita lah. Kalau makan tak kenyang, mesti kena ada juga dalam sehari itu walaupun sedikit untuk makan nasi. Biasanya dialah penasihat kita. Kadang-kadang sahabat macam ini seperti seorang peguam, cikgu, doktor, tukang masak dan tukang sapu. Penting, saudara. Sahabat yang diumpamakan seperti beras. Ada pula sahabat ni ada seperti dessert. Bila kita makan mesti cari buah-buahan, kuih-kuih muih yang manis-manis. Kadang-kadang tak perlu selalu ada, tapi kadang-kadang kita selalu teringin dan kita teringat-ingatkan dia. Kadang-kadang kita tercari-cari. Bila tak ada, meleleh-helio. Sebab begini. Kerana kehadirannya sesekali itu memberikan impak yang begitu bernilai pada kita. Dan ada juga sahabat kita ni seperti sayur. Memanglah kadang-kadang kita tak berapa suka nak makan sayur. Tapi kita tahu sayur itu elok. Baik untuk kesihatan kita. Yang ini biasanya terdiri dari kalangan ustaz, ustazah yang memberi bimbingan kepada kita, mengingat-ingatkan kita. Itulah sahabatnya. Jadi walau kategori mana pun saudara, anda memiliki sahabat, semuanya saling lengkap melengkapi dalam hidup kita. Semua sahabat itu penting. Jadi saudara, santuni sahabat kita. Sama ada dia diumpamakan seperti garam, ataupun seperti gula, ataupun seperti beras, ataupun seperti sayur-sayuran, wa'ima seperti dessert. Sahabat itu penting bagi kita. Hidup sendirian, hidup itu tidak berarti, saudara. Jadi ingat, saudara, jagalah, santunilah jalinan persahabatan. Ya, Puan Hatijah, saudara Queen Kasturi, Herawati, saudara Osman Ahmad Husin, Jalal Roslan, Saludin Yakin. Terima kasih, saudara. Baik. Kita masuk sedikit segmen mutiara kata. Ini penting juga untuk dijadikan landasan jaluran kehidupan kita. Kerana sebaik-baik insan, saudara, adalah orang yang menjaga martabat keluarganya dalam apa situasi sekalipun. Ini paling penting. Sebaik-baik insan, kalau dia tidak mampu menjaga martabat keluarganya, maka ia bukanlah insan yang baik. Jadi harus menjadi insan yang baik, memelihara dan menjaga martabat keluarga. Maruah keluarga perlu dipertahankan. Ini terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata. Saudara, itu mutiara kata usai. Ini gedung ilmu hari ini masih lagi belum ada sebab saya nanti kalau ada kiriman daripada sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Saya tak boleh nak cakap sebarangan, saudara, tanpa ada buku, tanpa ada petua, tanpa ada teman-teman yang memberi pandangan, memberi nasihat untuk saya memberi pencerahan. Saya tak boleh bagi pencerahan sebarangan, saudara. Ya? Tetapi yang pasti, saya harus mengingatkan pimpinan negara, Saudara Hating, Saudara Zamri Ibrahim, Saudara Sajid Piut. Kita harus mengingatkan pimpinan negara, Saudara Zamri Assi, Saudara Mus Ahmad, supaya mereka tidak berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang negara akan muflis kalau pimpinan berbelanja tanpa had. Bicara kita malam ini, nampak-nampak gayanya, saudara, saya melihat musim warga bangsa kita Melayu ini berbalah. Ini yang saya cuba untuk memberi pencerahan, saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Bagi saya dah jadi macam kemestian. Kalau tak ada pantun Pak Nazir, macam tak lengkap rasanya pencerahan saya. Kazal Niza, saya minta maaf. Saya tak boleh untuk bersama-sama dalam video begini. Tak reti saya. Saudara ada ingin berbicara, ingin menghantar soalan, kemukakan melalui tulisan. InsyaAllah akan saya santuni, saudara. Saya ni bukan sihat sangat. Tambah pula cuaca dah sejuk ni, hujan. Baik, saudara. Kata Pak Nazil, Pak Busu orang Gedangsa, Mak Kiah orang Maran. Masih bernafsu hendak berkuasa, begitulah manusia kemaruk gelaran. Itu keadaan saya.
manusia ni mereka kemaruk. Kemaruk ni kata Pak Nazir adalah haloba. Tamak. Saya suka Pak Nazir, dia akan bagi pencerahan apa maksudnya. Kalau dia kata kemaruk tu artinya haloba. Pak Busu orang gedangsa, Mak Kiah orang maran. Masih bernafsu hendak berkuasa. Begitulah manusia kemaruk gelaran. Kata Pak Nazir lagi, beban di pundak tidak tertanggung. Rebah tergedang menghampiri pintu. Bertangguh hendak menghadap agung. Adakah udang di sebalik batu? Pak Ismail, Pak Nazil mempersoalkan, kenapa bertangguh-tangguh Perdana Menteri kita? Adakah udang di sebalik batu? Katanya. Ya, saudara Yaman Warsa, saudara Heli Pebodi, ya Armin. Ya. Maksud apa ini pandak itu adalah bahu, saudara. Dan kadang-kadang orang panggil pandak, kadang orang panggil pundak, bahu. Tergedang itu terlentang. Terima kasih Pak Nazir atas penjelasan. Setiap ayat yang kita guna, yang kita pakai itu, Pak Nazir akan memberi pengertian. Beban di pandak tidak tertanggung, rebah tergedang menghampiri pintu. Bertangguh hendak menghadap agung, adakah udang di sebalik batu? Saya kadang-kadang bila sebut pandak ke, pundak ke, kadang-kadang saya pun confused. Tapi seingat-ingat saya, kadang-kadang besoknya Pak Nazir akan beri pencerahan lagi. Sebutannya begini katanya. Tapi hari ini saya kata pandak lah, pundak. Begitu juga dengan tergedang atau tergedang. Tergedang itu terlentang, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun untuk kita berkongsi bersama. Tinggi nilainya, suntingan ataupun sindiran Pak Nazil tadi. Ya, saudara? Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan, semestinya lah saya mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas sebarang suntingan maupun catatan yang anda lontarkan dalam feed saya ini kerana saya tidak berkemampuan untuk memantau kesemua komen yang ditulis ataupun suntingan anda. Ingat, ini pencerahan politik. Matlamat tak ada. Bukan matlamatnya untuk memuja seseorang, tidak. Matlamatnya adalah untuk memberi informasi kepada warga dengan sedikit komen supaya warga kita faham. Bila nak PRU, kata Mek Azman, katanya macam kencing aja, sabar, saudara. Sabar dulu, tak lari gunung dikejar. Saudara, jadi prinsip bila saya memberi pencerahan ini, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara tak bersetuju, nak hantar kiriman, silakan. Kalau yang benda itu digunakan bahasa-bahasa yang baik, yang molek, insya-Allah saya akan santuni. Ingat saudara, kita warga cinta damai menyantuni semua aspek dalam keadaan yang cukup harmonis, saudara. Dan saya mesti perlu mengingatkan saudara, nampak gayanya sekarang ni cuaca dah mula bertukar. Daripada panas, tiba-tiba jadi sejuk. Dan juga hujan, ribut petih. Jadi bagi mereka yang tempat yang sering dijengah oleh hujan lebat atau ribut petih, berhati-hati. Dan ingatlah, kalau ada peringatan dari pihak wajib, ikutlah arahan supaya kita menyelamatkan diri kita. Bimbang nanti supaya kalau ada banjir, dapatlah kita menyelamatkan diri kita. Ya, saudara. Terima kasih saudara Mat Sepana, saudara Syafrin Syahari, anak V, Puan Mazlah Cik Mat, Azli dan Nordin. Saudara, sebenarnya saudara, saya bersetuju dengan pandangan dan saranan dan titipan daripada Datuk Seri Najib. Beliau mengatakan bahawa saat ini Amerika Syarikat melaporkan inflasi mereka terus naik mencanak dengan kadar paling tinggi sejak 40 tahun, saudara. 40 tahun lalu, inilah inflasi yang paling tinggi yang selalu saya katakan hyperinflasi. Begitu juga dengan kadar inflasi yang melanda negara England, United Kingdom. Juga pada tahap tertinggi sejak 40 tahun lalu. Di Singapura dilaporkan kadar inflasi bulan lalu juga paling tinggi sejak 10 tahun. Kadar inflasi Singapura adalah lebih rendah berbanding Amerika dan England sebab negara itu menggunakan dasar kewangan untuk menaikkan dolar Singapura bagi meredakan inflasi. Kerana hampir keseluruhan keperluan domestik bergantung pada bahan-bahan import.
Jadi keadaan di seluruh dunia adalah sama susulannya kesan daripada berakhirnya lockdown, iaitu COVID-19, serangan pandemik di seluruh dunia, dan juga kesan daripada tercetusnya peperangan antara Rusia dan Ukraine. Jadi dua cabaran yang sangat luar biasa hari ini melanda seluruh dunia. Kerana itu negara kita perlu melakukan beberapa perkara untuk mengawal dan meredakan cabaran ini. Kita tak boleh lari, saudara. Negara kita juga adalah terjebak dalam suasana inflasi dengan harga barangan dan sebagainya. Sebab itu, Datuk Seri Najib menyarankan agar Bank Negara Malaysia sewajarnya mengubah beberapa dasar untuk mengukuhkan nilai ringgit negara kita ini demi mengurangkan impak inflasi import ataupun dia panggil imported inflation. Seperti menggalakkan pengeksport menukar hasil jualan ekspor mereka kepada ringgit secepat mungkin dan bukan disimpan di luar negara dalam mata wang asing. Beliau sebagai mantan Perdana Menteri tentulah beliau tahu bagaimana nak mengawal kedudukan ringgit kita ini. Menurutnya, Bank Negara juga perlu lebih aktif dalam intervensi mata wang asing dengan menggunakan reserve antarabangsa negara. Katanya kalau beliau tak silap ada sekitar lebih kurang dalam 113 bilion Amerika untuk membeli ringgit Malaysia supaya negeri duit ini dapat diapungkan, meningkatlah nilai mata wang kita. Jadi walaupun amat diperlukan, dalam saat-saat begini beliau sedar, walaupun amat diperlukan, cukai GST tidaklah boleh dilaksanakan sekarang selagi tekanan inflasi belum reda. Begitu juga dengan rancangan untuk menarik balik subsidi pukal petrol, terutamanya diesel, dan beralih kepada subsidi bersasar. Ianya tidak boleh dilaksanakan secara mengejut pada masa ini. Beliau mengingatkan pimpinan negara, jika keadaan kewangan negara memaksa kerajaan mengurangkan subsidi, ini harga minyak dan diesel subsidi hanya boleh dinaikkan secara perlahan dan bertingkat-tingkat. Jangan ditarik serta-merta subsidi itu dan jangan melebihi 10 sen setiap kali kenaikan harga minyak. Itu pesanan mantan Perdana Menteri. Beliau pernah memimpin negara kita saat negara kita juga mengalami inflasi. Pada ketika ini, kerajaan perlu menanggung subsidi untuk minyak RON 95 supaya berada pada tahap RM2.50 setiap liter untuk dijual pada harga RM2.05. Jadi petrol juga adalah antara 10 bahan paling murah dalam dunia. Harga petrol di Arab Saudi jauh lebih mahal berbanding kita. Itu menurut dapatan daripada mantan Perdana Menteri. Kerajaan juga katanya bolehlah pertimbangkan untuk menaikkan duty ekspor bagi sektor-sektor ekspor yang kini sedang menikmati juara runtuh. Macam minyak, minyak getah, minyak kelapa sawit, saudara. Kerana bagi sektor import yang kini sedang menikmati juara runtuh setelah permintaan dunia naik mencanak, seperti sektor perladangan, sektor petroleum dan sektor pembuatan. Dana yang diperolehi dari penjimatan subsidi petrol serta kenaikan duty ekspor perlu diagihkan ke subsidi bagi jenis makanan yang naik dengan kadar paling laju ataupun diberikan secara terus kepada rakyat. Itu cadangan beliau. Jadi jangan lagi kita hanya bergantung kepada pelaksanaan kawalan harga secara pukal. Kerana untuk mengawal inflasi seperti apa yang dilakukan oleh kerajaan ke atas harga ayam dan telur sejak bulan April 2021 lalu. Kiranya harga jualan kawalan diletakkan pada kadar lebih rendah berbanding kos pengeluaran, maka kekurangan bekalan akan berlaku. Sebab tiada siapa yang mahu membuat bisnes untuk menampung kerugian setiap kali menjual barang dengan harga lebih rendah berbanding harga kos. Rancangan pertanian makanan berskala besar seperti Felda yang perlu dan pernah disarankan oleh Datuk Seri Najib ketika beliau mentadbir Putrajaya dulu, perlulah diberikan keutamaan. Kerajaan-kerajaan negeri juga seharusnya memberi kerjasama kepada kerajaan pusat dengan menyediakan tanah dan mempercepatkan segala kelulusan yang diperlukan. Dia sebahagian daripada ekspor baja dari projek sumur dan projek pengerang yang milik Petronas sepatutnya hendaklah dibekal dengan harga lebih murah bagi permintaan domestik, terutamanya bagi penanaman makanan. Jadi kita yang kekurangan tenaga kerja
yang semakin serius perlu juga ditangani dengan serta-merta. Jangan dilambatkan. Ya, saudara, sekiranya pengeluar-pengeluar tempatan tidak mempunyai tenaga kerja yang cukup, maka pengeluaran tidak dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan tempatan. Dalam keadaan ini, tentulah harga akan naik. Kerajaan, kata Sri Najib, perlu mempertimbangkan untuk menaikkan grant ataupun kemudahan pinjaman mudah kepada semua sektor, termasuk pertanian, pembuatan, retail, kedai makanan, supaya mereka boleh mempertingkatkan tahap otomasi mereka untuk mengurangkan keperluan tenaga kerja. Itu nasihat mantan Perdana Menteri yang beliau juga risau melihat bahawa negara kita sekarang ini semakin terdedah kepada hyperinflasi. Kita tak boleh nak kata apa. Amerika juga mengalami keadaan yang sama. England keadaan yang sama. Jerman keadaan yang sama. China sama. Di seluruh dunia. Jadi pimpinan negara harus cepat. Saudara Azrinuddin, Najib cakap, tapi kenapa dulu dia tak buat? Dulu dia buat, saudara. Tapi tak sempat nak buat. Macam mana? Kita jangan terus menunding jari. Pandangan yang baik kita terima, saudara. Jangan kita terus, dulu kau tak buat. Kita sekarang ni berhadapan dengan suasana yang kritikal, saudara. Kita harus berfikiran matang. Jangan kita biarkan negara kita terdedah dengan permasalahan. Saudara lihatlah sendiri sekarang ni, Kongres Kesatuan Pekerja pun, iaitu KIPEC, menggesa kerajaan agar melaksanakan 3 langkah penting bagi membantu penjara awam yang kini terkesan akibat kenaikan harga barang. Menurut Presidennya, Datuk Adnan Mat, katanya langkah itu ialah mereka mahu melaksanakan gaji minimum pejabat awam kepada 1,800. Menaikkan 2 tahap kenaikan gaji tahunan dan melaksanakan sistem saraan baru yang lebih berkesan. Ini tuntutan KIPEC. KIPEC sudah merasa tekanannya. Itu kaki tangan kerajaan. Bagaimana kita yang tidak mempunyai pekerjaan dengan kerajaan. Mereka di sektor swasta. Mereka yang bekerja sendiri. Kalau KIPEC pun dah bimbang, apatah lagi kita. Memanglah, saudara ini Rusdi Hanafi, memanglah Datuk Seri Najib selalu bercakap soal rakyat. Yang penting sekarang rakyat. Jadi sebab itu kita melihat keadaan ni, kita tengok punca kenapa. Jadi sebab itu, daripada lebih kurang 4 tahun, saudara, harga sebenarnya kenapa harga naik? Kerana dari April 2015 hingga Jun 2018, sepatutnya menurunkan harga barang. Tapi namun ia tidak berlaku kerana peniaga yang awalnya mengikut tata cara pelaksanaan sistem pencukaian akhirnya terpaksa meningkatkan harga jualan untuk menanggung kos kerugian kerana pembayaran balik yang dijanjikan lewat sampai ke tangan mereka. Dalam sistem GST, bila dicukai, tengok jumlah berapa, maka dipulangkan balik pada peniaga. Ini lewat, malah kadang-kadang tak dapat. Kalau cukai atau nilai tambah VAT yang dikutip seperti Thailand, mereka sehari sebelum anda keluar meninggalkan negara itu, bayaran balik sudah dibuat. Cepat prosesnya. Kita ni keadaannya bila kita melakukan sesuatu keputusan, selalunya lambat dalam pelaksanaan. Ini harus dipikirkan. Ya, saudara, saya sebenarnya, saudara, saya bukanlah nak memuji pemimpin luar. Tapi kita harus ingat, saudara, yang baik itu kita jadikan tauladan. Kita tengok sendiri, kenapa kita tak buat begini? Saya lihat, saya amat terkesima, saudara. Saya melihat cara Pak Jokowi. Beliau, selaku Presiden Indonesia, dia sanggup turun. Macam saya katakan 3-4 malam dulu. Beliau melawat gudang terbaru yang memproses buah kelapa sawit menjadi gula. Seorang pemimpin, dia mesti peka kepada sebarang perusahaan rakyat yang boleh menjana untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Pak Jokowi dia hadir, dia melawat sendiri bagaimana kilang-kilang yang dibina di Indonesia menjadikan asasnya kelapa sawit boleh jadi gula. Jadi kesan daripada itu tak adalah pergantungan pada harga gula. Tidaklah harga gula terus naik mencanak. Begitu juga saya melihat bagaimana beliau sendiri turun untuk melihat desa pertanian seluas katanya 130,000 hektar yang dibangunkan di Kalimantan, berhampiran dengan negeri Sarawak. Nah, ini digunakan dengan menggunakan pertanian moden untuk penghasilan sawah padi, saudara. Jadi kenapa kita tak boleh buat begitu? Di Sarawak masih banyak lagi tanah-tanah yang boleh dibangunkan untuk pertanian. Kalau Indonesia boleh buat sarjana mata memandang, saya tengok, saya geleng kepala. Hebat.
menggunakan teknologi muda atau moden, maka mereka mungkin tidak akan menghadapi tekanan masalah makanan. Saya khawatir, saya bimbang kita akan terjebak dalam masalah makanan kerana kita tak punya simpanan, terutama beras. Indonesia dia dah ada ladangnya. Dan kabarnya saya dipahamkan berjuta jumlah sawah bendang padi, jutaan hektar turut dibangunkan untuk tanam padi di sekitar kawasan Sumatera. Begitulah seorang pemimpin begitu prihatin terhadap kehidupan rakyatnya. Jadi sepatutnya pimpinan kita turun ke gelanggang. Ini yang malam saya mengatakan, Menteri Pertanian turun, jangan tak turun. Tengok. Saudara. Kemudian, yang lebih merujakan saya bila saya tengok ada satu klip video. Pak Jokowi, dia meninggalkan istananya pada waktu tengah malam untuk menyantuni kehidupan rakyatnya. Dia pergi ke rumah-rumah yang kalau kita kat sini kat rumah setinggan lah. Rakyat yang miskin apa semua. Dia melawat. Bawa beras lah, bawa gandum. Akhirnya rakyatnya tu, Pak, terima kasih. Ada yang menangis. Begitulah. Saya teringat kalau ini berlaku zaman Sultan Alauddin Riayat Shah dulu. Di Melaka. Satu ketika Sultan Alauddin Riayat Shah, dia turun melihat bagaimana rakyat Melaka. Kerana waktu itu banyak berlaku kejadian jenayah. Sekarang ni Pak Jokowi dia turun nak melihat kehidupan rakyatnya. Jadi sepatutnya pemimpin turun. Tinggalkan seketika hidup yang agak selesa di anjung kuasa Seri Perdana. Jangan turun waktu siang. Jangan turun dengan entourage-nya, penuh dengan kereta, signal itu ini, saudara. Kadang-kadang kita ni, bila pemimpin turun, kita mesti nakkan kapet merah, siap dengan kompang, perarakan. Pak Jokowi tidak. Dia turun sendirian bersama dengan 3-4 orang pengawal peribadi. Ini wajar dilakukan. Saya melihat benda yang elok perlu dilakukan. Negara kita ni pun bukannya tak aman. Negara kita ni aman. Jadi apa salahnya kalau Perdana Menteri sekali turun di kawasan perkampungan di Ceras, kalau di Kuala Lumpur lah saudara, seperti di Selayang, di Keramat, di Kampung Baru, ataupun di kawasan Petaling Jaya, di kawasan perumahan Jalan Kelang Lama, Taman Datuk Arun. Kalau balik ke Pahang, tengok pula warga-warga desa yang tinggal di kawasan pedalaman, jangan pergi waktu siang. Waktu siang nanti DO nak turun, semua nak turun mengiringi. Jadi nampak benda itu. Sepatutnya santun ni dapatlah kita tahu. Saudara Wan Zarah, jangan mimpilah menteri kita ni akan jadi macam Pak Jokowi. Ini yang saya sedihkan. Tak sepatutnya begitu. Kita berada di anjung kuasa sebenarnya mesti menghayati kehidupan rakyat. Saya membawa cerita ini supaya dapat dijadikan model, role model. Apa salahnya? Tak salah, saudara. Saudara lihat sendirilah. Macam Perdana Menteri di New Zealand. Kalau nak pergi mana pun, dia naik kapal terbang, naik kelas ekonomi aja. Saudara lihat sendiri, Boris Johnson di England. Kadang-kadang dia nak pergi melawat kawasan, naik kereta api je. Tak ada perlunya dengan ngongang escort itu ini. Tak perlu pun. Saudara, kalau Amerika itu lainlah. Sebab mereka negara yang mau memperlihatkan kehebatan seorang presiden. Tapi kalau kita tengok pemimpin-pemimpin dunia yang lain, mereka menyantuni rakyatnya, melihat masalah rakyat secara berdepan. Tengok kehidupan nelayan macam mana. Saya bersyukurlah kalau andainya Menteri Pertanian sanggup naik bot, pergi tengok macam mana pukat-pukat ataupun nelayan-nelayan kita yang bergadai nyawa. Mereka mengharung samudera, bermain dengan ombak. Tak kiralah musim hujan ke, tengkujuh dan sebagainya. Mereka bertarung dengan ombak untuk mencari kehidupan. Saudara jangan lupa, tanpa nelayan kita tak dapat mendapat ikan. Ini jadi apa salahnya kalau menteri tengok barulah dia faham kenapa perlu diberikan subsidi pada nelayan kita ini. Kenapa perlu disediakan enjin motorbot yang baik itu untuk nelayan pantai. Kenapa tidak disediakan? Sekarang ni masanya kita perlu perubahan, saudara. We have to change. Kita mesti berubah kepada suasana dulu kepada yang baru.
Dan sekarang ni dalam dunia milenial, kita harus ke depan. Jangan lagi kita memandang ke belakang. Ini bukan masa untuk kita menyalahkan sesiapa. Saudara Ahmad Dali, Menteri Kerja Ofis je. Itu letihnya. Saudara Guardian Leon, dia kata Perdana Menteri sudah pergi ke negara luar. Amerika, Jepun tak masuk pelabuhan asing. Semalam saya dah jelaskan. Macam mana pelabuhan asing nak datang? Benar, mereka telah pun menandatangani MOU persafahaman untuk datang melabur. Tapi kedudukan politik negara kita ini belum stabil. Sebab itu, saya menyarankan supaya disegerakan pilihan raya umum. Supaya kita dapat sebuah kerajaan yang benar-benar stabil. Barulah pelabur datang. Yang saya sekarang membicarakan tentang bagaimana pimpinan negara kita, menteri-menteri kita, Datuk Menteri Besar sendiri, turun besar hati orang kampung. Orang kampung ni, kalau tiba-tiba dia tengok pemimpinnya datang, walaupun mereka dihimpit oleh kesukaran hidup, tapi paling tidak pun jiwa mereka, resah mereka itu terubat. Apalah salahnya? Kalau tiba-tiba daripada menghadiri sidang di antara bangsa di Singapura, di Jepun, di Amerika, boleh pergi. Apa salahnya? Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, turunlah ke Ceotok Kun tu, tengok apa jadi. Rakyat di kawasan Matampau, turun juga ke Pulau Pinang, tengok nelayan kita di Pulau Pinang. Tengok nelayan kita di Pantai Timur. Bagaimana mereka pulang, membawa hasil kadang-kadang pergi semalam, 2 malam di tengah lautan. Balik kadang-kadang hasilnya tak seberapa. Ini tangkapan bukan menentu. Dan saya amat berharaplah supaya kita dapat mewujudkan satu dasar baru. Dasar pertanian yang mencakupi soal kehidupan nelayan. Nelayan ini penting, saudara. Mereka adalah sebahagian besar daripada warga kita yang menyumbang teramat besar jasa mereka kepada negara. Kalau nelayan semua tak ke laut, tak ada ikan. Akhirnya kita terpaksa menanti ikan-ikan yang import dari luar negara. Tentulah akan membebankan dan harganya tidak dapat dikawal. Paling-paling tidak adanya nelayan tempatan ini mengimbangi harga ikan di pasaran. Memang kadang-kadang harganya mahal tapi ikan itu fresh. Perdana Menteri tak nak pergi jumpa Agong ke, Saudara Zahid Ismail. Itu harapan kita, dia menghadap Agong. Memang Yang Amat Perdana Menteri setiap hari Rabu dia akan mengadakan sesi bertemu menghadap dulu Yang Amat Tuan Agong membincangkan tentang apa yang akan dilaksanakan, dasar-dasar apa yang akan dilakukan dalam mesyuarat kabinet. Jumpa setiap minggu, bukan tak jumpa. Cuma spesifik untuk memohon agar pembubaran parlimen terpulanglah pada beliau. Kita tak boleh nak tekan terus-terusan begini, saudara. Saudara. Saudara Muhammad Nasir makan ayam lah. Kalau nak makan ayam pun, kalau pengusaha ladang-ladang ayam ini tidak dibantu, apa jadi? Permasalahan juga timbul. Begitu juga, turunlah macam Pak Jokowi bermain slot. Kita orang Melayu, saudara. Apalah jijiknya kalau kita mencecahkan kaki kita pada slot di bendang. Para petani, pesawah, mereka bermain dengan slot. Takkanlah Pak Menteri tak mahu begitu. Takkanlah Pak Menteri asyik nak turun saja. Mesti ada permaidani yang saya katakan. Hamparan permaidani dengan kompang. Lepas itu duduk meja hadapan. Dan bila majlis makan, ada meja utama. Orang lain makan ikan kecil, mereka makan ikan besar. Ini tak betul. Kita harus berubah. Budaya ini perlu diubah. Saudara, saya amat mengharapkan supaya mungkin sekarang tak boleh nak ubah, pemimpin akan datang. Sebab itu kita minta diadakan pilihan raya segera agar kita dapat pemimpin yang benar-benar menjiwai denyut nadi rakyat. Sama begitu juga dengan petani. Mereka yang menjalankan perusahaan, buka ladang buah-buahan. Turunlah ke Perlis. Apa jadi dengan mangga harum manis? Banyak mana mereka boleh jual? Berapa pendapatannya? Apa baja digunakan? Turun. Saya amat mengharapkan. Jangan hanya mengharapkan pegawai-pegawai di daerah menghantar laporan. Laporan demi laporan kadang-kadang cantik saja saya. Siapa nak hantar laporan pada Pak Menteri, laporan yang tak baik? Mestilah yang baik-baik.
Cawangan ini, bahagian ini telah pun melaksanakan 1, 2, 3, 4. Keadaan terkawal. Menteri tengok terkawal, panggil sidang media, terus buat kenyataan. Petani-petani, peladang-peladang, dalam keadaan yang terkawal. Baja-baja, sedang dalam proses untuk dihantar. Itu ajalah. Sepatutnya turun tengok keluhan. Saya terus terang cakap, saudara. Boleh katakan tiap-tiap hari saya mendapat kiriman daripada teman-teman di kalangan petani pesawah. Baja kami mana? Benih padi kami mana? Air kami macam mana? Tali air bagaimana? Perlulah dilihat. Turun, tolonglah. Saya mintalah secara peribadi, saya sebagai rakyat yang cinta damai, mahukan pemimpin yang benar-benar menyantuni kehidupan rakyat. Saudara. Tapi yang kita tengok sekarang ni tiba-tiba, ini satu hal lagi. Semalam, saya nak mengulas semalam. Tapi tak kesempatan. Tiba-tiba Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Haiwan Undang-Undang yang menjaga hak ehwal undang-undang, iaitu Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar. Katanya kerajaan, kabinet bersetuju untuk memansuhkan hukuman mati. Selepas beliau membuat kenyataan begitu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun buat kenyataan bahawa hukuman mati itu masih ada tapi terpulanglah kepada hakim untuk memutuskan. Budi bicara hakim lah. Jadi keadaan gini yang tak menentu, saudara. Kalau nak diubah, tidak ada hukuman mati, kena bawa ke parlimen. Kena dipindah undang-undang. Pindahan undang-undang hanya boleh dilakukan di parlimen. Bukan boleh sekadar cakap. Dan kita juga hairan. Kerana kita khawatir kalau tak ada hukuman yang serius sebegitu itu, bagaimana dengan mereka yang terjebak dalam jenayah berat? Mereka yang menjadi pengedar najis dadah ni, bukan sikit-sikit saudara. Kita ada undang-undang. Jangan pula overlapping tiap-tiap satu undang-undang. Saudara, memang kita bersetuju. Kita warga cinta damai memang tak seronok dengar berlakunya hukuman mati. Kalau berlaku, kadang-kadang dapatan, siasatan, tak tahulah saya. Tetapi bagi saya lah, saya mengharapkan kalau sesuatu undang-undang itu mau dipindah, bawa ke parlimen, selepas parlimen memutuskan, baru dibuat pengumuman. Jangan suka-suka buat pengumuman, kemudian Yang Amat Perdana Menteri pun saut. Jadi bila saut tak menentulah bertelagah. Ini keadaannya. Jadi rakyat, apa ni? Apa keadaan ni? Ini saudara, sebab itu saya lihat ada pertubuhan-pertubuhan macam bekas-bekas persatuan bekas tentera. Mereka pun merasa apa hal ni? Persatuan bekas polis bergelumang mencari penjenayah. Tapi bila dapat tangkap ada pula hukuman yang ringan. Ini yang mereka tak menentu, saudara. Saudara Ron Cuet, salam malam. Datuk kata RPK yang tak stabil adalah tim A dan B. Macam mana yang tak stabil? Dia bukan soal tim A, tim B, saudara. Maksud saya tak stabil itu, politik sekarang ini, saya nak jelaskan sekali lagi. Negara kita hari ini ditadbir oleh kerajaan daripada 3 buah parti. Ketiga-tiga parti ini bukan parti yang disokong sepenuhnya oleh rakyat. Rakyat majoriti dalam pilihan raya lalu memilih Parti Keadilan. Ini fakta yang tak boleh disanggah. Jangan kita menyanggah fakta. Bila saya bercakap pada begini, anda mengatakan saya ni mirip, menyokong keadilan. Tidak. Kita pahit ke, pedih ke, kalau itu kenyataan, terimalah. Bagaimana kita kalah? Nak buat macam mana? UMNO Barisan Nasional menerima kekalahan. Dan parti yang disokong, yang dipilih oleh rakyat, berlambangkan Parti Keadilan. Tapi macam saya katakan semalam, kemarin dulu pun saya beritahu, tiba-tiba mereka merubah daripada Parti Keadilan kepada Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan, mereka sendiri yang melakukan pelbagai onar. Tapi yang disalahkan UMNO. Katanya UMNO menyokong. Bila masa UMNO menyokong langkah Sheraton? UMNO tidak menyokong. UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya waktu itu. Sebab itu saya hairan bila pimpinan daripada PAS pun mengatakan mereka yang nak buat pilihan raya ni adalah orang tamat kuasa. Sedangkan waktu itu mereka juga nak diadakan pilihan raya. Ini masalah sebenarnya kalau anda menafikan realiti. Jadi kita merasakan terbaik pulangkan balik kuasa pada rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, daripada kerajaan Pakatan Harapan berubah pada Perikatan Nasional. Dari Perikatan Nasional, timbul kerajaan hari ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sebagai orang UMNO, kita suka.
Memang kita, siapa tak suka orang kita jadi Perdana Menteri. Tetapi kedudukan beliau dalam keadaan yang cukup rapuh. Tak dengar cakap, tarik sokongan, bubar. Macam mana kita baca? Kononnya bila Zuraidah berhenti keluar daripada PBM, seandainya Zuraidah ini disingkirkan daripada kabinet, maka dia akan tarik 10 orang. Maka bubarlah parlimen. Bubarlah kerajaan. Jadi keadaan ini yang saya katakan, Perdana Menteri sentiasa diugut. Sentiasa dalam keadaan kebimbangan. Buat keputusan begini, kalau orang tak setuju, orang ni tak setuju, maka kerajaan runtuh. Ini yang kita katakan, pulangkan balik pada rakyat. Pulangkan. Ni saya boleh menyawak pulangkan macam cerita Harum Sunan Malam lah. Pontianak kata, pulangkan. Rakyat sekarang menuntut, pulangkan hak kami supaya kami dapat memilih semula. Sebab ini kena terima hakikat. Jangan kita bermain dengan kata-kata. Jangan kita bermain dengan andaian. Fakta tetap fakta. Pilihan Raya 2018. Rakyat membuat keputusan bahawa Parti Keadilan wajar berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Apa yang berlaku di kalangan mereka, kita tak campur tangan. Tapi bila berlaku keboborokan, bila berlaku perlingkahan, akhirnya UMNO yang dituduh. UMNO bersetuju dengan kerajaan tebuk atap. UMNO bersetuju dengan kerajaan pintu belakang. Ini yang masalahnya, saudara. Sedangkan kalau saudara ikuti dari awal lagi, bila berlaku saja langkah Sheraton, yang berhormat Datuk Seri Ahmadi, kita tuntut supaya diadakan pilihan raya umum. Tak lari, saudara. Malahan ada kenyataan. Jangan lupa, saudara, kenyataan Tan Sri Anwar Musa waktu itu sebagai Susah Agung Barisan Nasional, kenyataan Presiden MCA, kenyataan Susah Agung PAS, kenyataan daripada Timbalan Presiden MIC, kenyataan daripada PBRS yang menuntut supaya diadakan pilihan raya. That is the only way. Itulah cara yang terbaik memulangkan kembali kuasa ini kepada rakyat. Tapi kenapa selepas berada pembentukan kerajaan apa semua, mereka berada dalam kerajaan, dah kata orang ni mabuk kuasa lah, orang ni gila kuasa lah, orang ni gila nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Ini tak betul. Jangan membuat tuduhan yang bukan-bukan. Saudara Nur Zaman, betul. Kalau awak lah, kalau lah tak banyak pemimpin yang kalau tak ramai dikata, tak ada masalah. Saya rasa kalaulah seandainya sebelum berlaku langkah Sheraton, kerajaan pimpinan Parti Keadilan, mereka berantakan dalam mereka dan masih lagi kekal mereka milih, sekurang-kurangnya rakyat dapat melihat. Paling tidak dapatlah rakyat melihat bagaimana corak pentadbiran negara sebagaimana yang mereka wawarkan dalam musim pilihan raya yang lalu. Sekarang tak berlaku begitu, saudara. Ini keadaannya. Hari ini, dua pertubuhan. Satu, pertubuhan Melayu Johor. Pertubuhan Warisan Melayu Johor mengadakan himpunan di Batu Pahat. Dan dapatan saya, mereka mengundang Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah untuk menyampaikan ucap pertama. Tentulah, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah akan menyuarakan bersama dengan pimpinan Warisan Melayu Negeri Johor, beliau menyarankan agar warga bangsa Melayu kita ini perlu berubah sikap. Dan beliau mengharapkan agar anak muda dapat menyelami aspirasi perjuangan warga terdahulu saat kita menuntut kemerdekaan. Jangan setelah berada dalam keadaan selesa. Saya yakin sebenarnya, saudara, mungkin kalangan anak-anak muda kita ni, mereka tidak dapat melihat jerih pedihnya pejuang-pejuang bangsa kita dulu menuntut kemerdekaan. Bila dah dapat kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, membangunkan negara ini, membawa arus pembangunan yang ditangani oleh almarhum Tengku Abdul Rahman, yang ditangani oleh almarhum Tun Abdul Razak dengan penuh keikhlasan. Itu yang disuarakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali. Supaya kita kembali melihat dan menginsafi supaya pemimpin hari ini menjadikan mereka ini sebagai ikon agar negara kita tidak tersasar. Saya setuju. Ada teman kawan-kawan, tuduhlah selama 60 tahun UMNO memerintah. Bagaimana tanah Melayu hilang, bagaimana berlaku korupsi. Saudara, ini semua berlaku zaman bila? Ini berlaku era 22 tahun. Letihlah kita nak cakap. Era Tun Dr. Mahathir yang mewujudkan dasar penguasaan. Waktu zaman Tun Razak, kalaulah ada korupsi, saya ingat orang yang mendapat kontrak, yang membuka ladang-ladang Felda, beratus ribu hektar. Malahan berjuta hektar
Tanah-tanah, hutan-hutan dibongkar. Orang yang mendapat kontraknya adalah Tan Sri Taib Andak. Sampai sekarang anak dia meniaga je dekat ini di berhampiran dengan dekat mana tu, dekat kawasan. Meniaga je anak dia. Tak ada pun hidup senang lenang, kaya raya, wang dalam bank berbilion-bilion. Tak ada. Seorang anak dia yang saya kenal, Datin Kasum. Suami dia adalah bekas pengarah, ketua pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Hidup dengan pencennya. Tak ada. Tidak saya dengar keturunan Taib Andak hidup kaya raya. Sedangkan beliau membongkar hutan. Upahnya bukan sedikit, saudara. Daripada Kedah bawa sampai ke Johor. Artinya orang zaman itu tidak ada elemen-elemen korupsi. Elemen mementingkan diri. Semua itu dilakukan demi lestari kepentingan bangsa dan negara. Saudara. Dan waktu itu, saya bila cakap ni, anda marah dengan saya. Tapi ini realiti. Kalaulah yang bawa Meli Tengku Razali Hamzah melihat ini lumbung emas hitam, iaitu minyak Petronas. Beliau menjadi pengurusi Bank Bumi Putra, Bank Melayu yang pertama selepas almarhum Dato' Ma'ruf dibunuh. Wujudnya bank baru untuk orang Melayu. Kemudian adanya Petronas, adanya pengambilan alih saham Debi, Pernas Eda dan sebagainya. Berbilion lah, saudara. Tak ada satu sen pun wang itu disongklap. Beliau masih hidup. Baginya apa yang ada, tinggalan daripada almarhum bapanya, itulah digunakan untuk dia adik-beradik. Tetapi, orang macam ini disingkirkan. Hari ini, Petronas yang diwujudkan oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah, seolah seperti angsa emas. Diperah sehabis mungkin. Habis. Sampai nak kering lah, saudara. Sikit-sikit Petronas, sikit-sikit Petronas. Kalaulah pemimpin terdahulu dapat melakukan macam mana yang ada lah, tentulah berbilion warisannya. Ini tak ada. Kebetulan pula Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah dia tak ada warisan, dia tak ada anak, dia tak ada adik-beradik. Segala-galanya dibangunkan dengan penuh keikhlasan. Jadi seharusnya pemimpin hari ini kembalilah kepada zaman perjuangan yang asal. Demi untuk negara kita. Begitu juga hari ini, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Zahid Hamidi memberi ucap pertama dalam siri wacana anak muda di Putra World Trade Center di bangunan UMNO. Apa kenyataan beliau? Kenyataan beliau adalah supaya pimpinan hari ini kena ingat yang penting adalah anak muda, generasi baru. Mereka ini perlu dipupuk, perlu dibelai, bukan dibelai untuk jadi khayal. Mereka perlu diberi bantuan supaya diasuh menjadi pemimpin masa depan. Kerana, kata Datuk Seri Zahid, zaman pemimpin segalanya betul sudah berlalu. Kalau kamu jadi menteri, cakap kamu itu semua betul, sudah berlalu. Sekarang ini, anak-anak muda lebih kritikal. Mereka ini perlu diberi kesempatan untuk berada di anjung kuasa bersama-sama, menggembeling tenaga. Jangan dipisahkan. Dalam keadaan begitu, saya teringat apa kata-kata baginda Rasulullah SAW. Kalau kamu mau tahu bagaimana kedudukan generasi akan datang, lihatlah anak mudanya. Kalau anak muda itu pincang, maka pincanglah generasi yang akan datang. Seandainya anak muda itu seorang yang soleh, seorang yang jujur, seorang yang bertanggungjawab, maka kamu akan dapat melihat generasi akan datang lebih baik. Itu keadaan bukan hanya pesan baginda Rasulullah SAW. Begitu juga para imam-imam, Al-Bukhari mengingatkan berkali-kali dalam tulisan-tulisan yang kita baca, kalau mau tahu bagaimana kehidupan masa depan satu bangsa itu, lihatlah generasinya. Bung Karno sendiri pun mengatakan sebegitu. Sebab itu Pak Jokowi turun menyantuni rakyatnya. Dan hari ini suka tak suka saudara, era kepimpinan Pak Jokowi, Indonesia sudah menyerlah. Pelabur-pelabur lebih ramai pergi bertandang ke Indonesia. Bagaimana dengan kita? Ditinggalkan begitu sahaja. Ya, apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu satu realiti. Tapi bila beliau mahu mewujudkan peluang kepada anak muda, maka mereka yang berada di anjung kuasa tentulah merasa tidak senang kerana mereka akan diganti dengan anak muda. Mulalah cari jalan supaya beliau disingkirkan daripada tingkat 38. Ini dilakukan.
Saudara, sebenarnya kita tak perlu memikirkan seorang orang. Sebab itu hari ini saya katakan, saya bersetujulah pandangan daripada saudara Datuk Nur Jazlan. Dia membuat tulisan dalam Facebook antaranya, dia kata kalaulah macam di Selangor, kalaulah UMNO Barisan Nasional mahu mengambil alih ataupun memenangi pilihan raya, janganlah sampai mengizinkan parti UMNO menjadi tunggangan kepada parti lain. Ini berhubung dengan pemecatan saudara Syam Jalil. Saya nampak masih lagi tak selesai. Kerana tidak ada jawapan yang tuntas. Warga anak muda tercari-cari kenapa. Jadi menurut Datuk Jazlan, dia kata kita tahu Datuk saudara Syam Jalil bermasalah dengan Menteri Besar Kedah daripada parti PAS. Datuk Nur Omar, Tan Sri Nur Omar mengharapkan sokongan PAS di Selangor. Jadi kalau mereka mengharapkan sokongan begitu, benda itu mimpi di siang hari. Tak ada keperluan. Sebab itu Datuk Nur Jazlan selaku timbalan pengurusi perhubungan UMNO dan juga perhubungan Barisan Nasional Johor, beliau mengatakan jangan sampai parti kita ini menjadi tunggangan oleh pihak-pihak mereka hanya untuk merealisasikan sesuatu yang tidak pasti. Ini keadaan saya. Saya sekarang ni, Datuk Nur Jazlan dia kata, demi nak kembali berkuasa Selangor, biar negeri itu sanggup. Bahasa teruk saya. Demi nak kembali berkuasa Selangor, biar negeri sanggup jadi lembu oleh parti itu. Semata-mata nak teruskan kerjasama dalam muafakat nasional. Kita dah cakap, muafakat nasional dah tak ada. Sudah dah. Apa lagi? Ya, sebab itu katanya, akibat Ketua Penerangan BN Selangor, Syam Jalil menjadi mangsa korban oleh partinya sendiri apabila dia dipecat daripada jawatan tersebut. Tapi alasan pemecatan Hisham diberikan oleh BN Selangor cukup simple. Jawatan Ketua Penerangan tidak ada dalam perlembagaan. Bagi beliau, bagi Datuk Nur Jazlan, kalau ia jawatan tak ada dalam perlembagaan, apa salahnya minta secara elok supaya Hisham letak jawatan? Bukan dimalukan secara begitu. Tapi ramai yang sudah bercakap, alasan sebenar di sebalik pemecatan itu adalah ada kaitannya dengan isu politik. Jadi BN, kata Datuk Nur Jazlan, terutamanya UMNO Selangor, terlalu nak menjaga hati PAS. Sebab tak nak mengganggu kerjasama mereka dalam muafakat nasional. Kononnya, yang untuk nak menang dalam kerajaan semula Selangor. Saya katakan sekarang ni, lupakanlah. Saya melihat dengan keadaan sekarang ni, saya nampak ada ketempangan. Tak usahlah. Saya dah cakap, sudah dapat gading bertuah, janganlah tanduk tidak berguna lagi. Waktu kita kalah, waktu UMNO disingkirkan daripada anjung kuasa, siapa yang bertungkus lumus untuk mempertahankan? Kebanyakan mereka lari dalam gua. Bila tengok aja ada peluang, ada cahaya, berlumba-lumba lah nak megang jawatan. Mula saling tunding-menunding antara satu sama lain. Sebab itu sekarang, saudara, semakin lama pilihan raya umum ditangguhkan, selagi bermasalah. Saya mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri benar-benar mengkotakan janjinya. Kerana sejak akhir-akhir ini, dapatan saya, ramai pimpinan UMNO akan dipujuk dan dibeli oleh tokoh-tokoh yang kuat menentang agenda yang mahu melemahkan pimpinan di tingkat 38. Kerana mereka punya kepentingan. Kena ingat, saudara, Tan Sri Muhyiddin, dia tidak akan berdiam diri. Dr. Mahathir pun tidak akan berdiam diri. Mereka mesti mahu selamat dan tidak mahu menghadapi masalah selepas PRU 15 nanti. Jadi selama mana PRU 15 dilengahkan, selama masa itulah mereka akan berusaha mencatur segala-galanya. Pergerakan mereka mengikut perkembangan semasa. Motif utama adalah untuk menghalang Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid kekal relevan dalam politik negara. Mereka tak kisah. Apa nak jadi pun, jadilah. Itu keadaan saudara. Jadi kalau kita faham dengan suasana yang dihadapi sekarang ini, seharusnya kita menghentikan. Musim untuk kita berbalah sama kita sudahlah. Cukup-cukuplah. Jadi kepada pimpinan yang berada di anjung kuasa maupun mereka yang memimpin bahagian, jangan fikir anda hebat. Kerana kalau tiada rakyat di bawah, anda juga tidak akan diangkat sebagai pemimpin. Dalam keadaan hari ini, saudara, saya melihat kita siang menghampiri, walaupun orang mengatakan lambat lagi pilihan raya. Okey, dalam tempoh setahun tak lama mana pun.
Kalau kita masih lagi berbalah, saya cakap terus terang, kita akan mengulangi peristiwa yang berlaku tahun 2018. Akhirnya, calon-calon dari Barisan Nasional, wa ima anda yang menjadi ketua bahagian, anda yang tak sangat nak jadi calon juga, anda akan kecundang. Dulu, saya nak bagi tahu, sewaktu UMNO Barisan Nasional menghadapi pilihan raya 2018, kita berada dalam kerajaan. Kita mempunyai kuasa. Bukan macam sekarang ni. Sekarang ni betul ada kuasa Perdana Menteri daripada UMNO. Tetapi bukan kuasa yang mutlak. Sebagaimana tahun 2018. Kita mempunyai kewangan yang cukup. Hari ini kewangan kita ciput. Kena sedar. Calon-calon nak bertanding nanti, ciput. Tapi bagi mereka yang mempunyai kewangan, mereka merasakan dengan wang mereka boleh membeli. Mereka boleh membeli undi rakyat. Ini tak akan berlaku, saudara. Rakyat telah pun memperlihatkan bagaimana kuasa rakyat, kuasa keramat. Suara rakyat, kuasa keramat. Bagi mereka, kau longgoklah duit banyak mana pun. Kalau mereka tidak bersetuju, maka mereka tidak akan meletakkan anda sebagai pemimpin. Ingat, saudara, peristiwa yang lalu. Rakyat hari ini tidak boleh dibeli. Wang ringgit tidak lagi berarti, walaupun sekarang ini kita susah. Bagi rakyat, mereka mahu melihat satu kepimpinan yang mampu mencorakkan kehidupan. Bukan kita tak boleh kembali untuk berada dalam suasana yang negara yang hebat. Kita bukan negara yang miskin. Kita negara yang kaya. Kita kaya dengan segala-galanya. Tapi masalahnya, kita juga kaya dengan masalah. Masalahnya lah berantakan sama sendiri. Kita adalah negara di mana majoritinya warga bangsa Melayu. Sepatutnya kita adalah dominan. Tapi hari ini kita dicarik-carikkan. Kita dipisah-pisahkan. Kerana Melayu sama Melayu berantakan. Berebut nak dapat kuasa, orang lain yang menjadi pengaturnya. Kamu dengan kami, kalau kamu baik, kami akan pastikan kamu dapat menang. Akhirnya apa jadi? Kuasa Melayu itu semakin terhakis. Ingat, saudara. Saya harap supaya pemimpin yang berada di anjung kuasa, tak kisahlah sama ada anda berada di anjung kuasa di Sepidana, maupun di kerajaan negeri, maupun di peringkat bahagian. Wa ima cawangan pun, santuni ahli kita rakyat. Kena ingat, ahli UMNO cuma 3.7 juta, saudara. Sedangkan pengundi 23 juta. Bagaimana kita nak menyantuni sejumlah 16 juta pengundi ini? Ini yang perlu dipikirkan. Bukan nak tunjuk aku kuat. Bukan nak tunjukkan kerana duit aku mampu membeli segala-galanya. Rakyat, maruah, harga diri tidak mampu dibeli oleh wang ringgit. Ingat itu, saudara. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Terima kasih.